Hai geng. Geng, perebutan kuasa sedang berlaku. Tolong bagi tahu dekat mak hang, pak hang, tok hang, tolong subscribe aku punya channel. Copy link hantar dekat mak hang, pak hang, tok hang, adik-adik hang semua. Kan kita boleh tengok antara parti UMNO, PAS bersatu, MCA, MIC apa bala yang ada dalam kerajaan sekarang. Depa ni kerajaan apa? Betapa hapraknya kerajaan sekarang. Oh, TPM duk nak dapat dekat kawan ni kata itu inilah perjanjian adalah apalah apa semua. Lepas tu ada setiausaha ni kata mana ada lah. Lepas tu ada pula setiausaha ni kata ada lah. Lepas tu kawan ni lah saksi hidup lah apalah apa semua. Apa cerita ni? Ada hak yang satu parti ni dia duk kalut, duk nak PRU lah, duk nak PRN lah, apalah semua. Kan kononnya bila depa dapat kuasa, depa boleh buat sesuka hati. Confirm kalau Barisan Nasional menang, GST wajib dilaksanakan. Sebab kerajaan sekarang suntuk duit tak cukup. Kan? Sebab itulah kerajaan sekarang depa tak dapat bantu rakyat kau-kau punya. Depa tak dapat bantu betul-betul punya. Sebab apa? Kerajaan duit tak cukup. Sebab apa kerajaan duit tak cukup? Sebab apa duit tak cukup? Sebabnya kerajaan kena simpan sehari 7 juta ringgit untuk nak bayar hutang 1MDB. 1MDB punya hutang bukannya hutang dengan bank negara ke KWSP ke apa dak. Depa hutang dengan bank dekat Amerika. Interest dia tu tinggi. Setahun kena bayar bunga 2.7 bilion. Bersamaan sehari 7 juta. Faham tak? Jadi 2039 kerajaan kena bayar seketul 50 bilion kepada bank tersebut. Kena bayar 50 bilion pada tahun 2039. Cuba hampa fikir tengok. Cuba hampa kira tengok. Aku tak kira lagi tapi cuba hampa kira itu bunga lain. Bunga lain. Hang buat hutang apa pun hang kena bayar bunga. Jadi bunga 2.7 bilion setahun bersamaan sehari 7 juta. Itu untuk bayar bunga tau. Ini untuk nak bayar 50 bilion seketul nanti hutang matang 2039 nanti kena bayar seketul 50 bilion. Cuba hampa bahagikan sekarang 2022 sampai 2039 cuba hampa bahagikan semua. Sehari kerajaan kena saving berapa juta untuk nak dapatkan 50 bilion. Faham tak? Untuk nak dapatkan 50 bilion pada tahun 2039 untuk kerajaan bayar seketul. Faham tak? Kan? Ini kira macam hutang 1MDB. Bukannya kerajaan buat hutang, Najib buat hutang bukannya untuk rakyat. Kerajaan buat hutang untuk syarikat 1MDB. Dan 1MDB ni lah beli aset tu, beli ni, curi sana, curi sini, duit hilang sana, duit hilang sini. Lepas tu Najib duk kata, ni bayar hutang yang bayar ni apa nama, sesen pun duit rakyat tak kena bayar. Kepala bana cakap ada. Kan? Yang aset-aset yang dah dikumpulkan pun semua baru duk ada berapa nama bilion. Bunga hang buat hutang siapa pun kena bayar bunga mah, interest dia mah. Kan? Lepas tu orang macam UMNO ni, dia duk kata PH Pakatan Harapan dah tak ada modal lah untuk duk nak berkempen. Kepala hang. Kan? Cakap dekat siapa Ismail ke, Lokman Adam ke, kepala hang. Ini sebabkan kerajaan sekarang kena tanggung hutang-hutang tu lah. Sebab tu sekarang kerajaan tak dapat bagi macam-macam kepada rakyat. Dan juga zaman Muhyiddin dah buat hutang gila-gila punya, dah buat gila punya hutang. Sekarang ni kerajaan kita tak boleh nak buat hutang yang besar. Faham tak? Kerajaan hanya aku ada baca kerajaan hanya boleh buat hutang sikit-sikit. Mungkinlah dalam 3-4 bilion saja sekali hutang. Dia tak boleh lebih daripada 10 bilion. Sebab ekonomi Malaysia memang dah jatuh sangat dah. Jadi kepercayaan Bank Dunia ke siapa ke yang nak bagi hutang kepada Malaysia, kita macam kepercayaan depa kepada kita dah kurang.
Sebab kita ekonomi kita jatuh, hutang kita besar. Siapa nak bagi? Kalau aku pun, kawan aku ni, aku tahu hutang dia tu sekeliling pinggang. Hutang sana sini apa semua. Lepas tu dia nak pinjam kat aku. Belum tentu aku akan bagi dekat dia sebab aku tahu mungkin hang tak boleh bayar. Kan? Macam tu lah hak yang berlaku sekarang. Dan kita kena ingat Barisan Nasional lah yang buat hutang paling-paling banyak sekali, yang meninggalkan hutang gila-gila pada negara Malaysia. Kan? Lepas tu aku ingat Maslan cakap dekat dalam sidang parlimen selepas lepas Pakatan Harapan menang. Kan? Macam Ahmad Maslan kata, okey, hampa dah menang dah PRU, hutang pun hampa kena ambil jadi siapakah yang penyebab hutang terlalu besar ni? Kita boleh nampak Najib duk bangga pembangunan tu naik dengan GST lagi ada. Pasal apa hutang negara makin naik? Bila hang dah buat GST daripada tahun 2015 sampai 2018, sepatutnya bila hang dah ada income tepi, ada income daripada GST, hutang negara tak perlu naik. Kalau hang baca, kalau hang pergi tengok dekat dalam Google, hutang negara daripada dia akan list daripada tahun bila sampai tahun 2020, 2021, 2022, hangpa boleh tengok zaman 2015 selepas GST buat dan juga sampailah 2018, pasal apa makin naik graf dia. Sedangkan kerajaan dah ada income kononnya 60 bilion, 40 bilion lah duit daripada GST. Sebab apa hutang negara pun kena naik? Nampak sangat pembangunan dalam Malaysia ni, pembangunan ni menggunakan duit hutang. Hiku pula. Jadi hampa fikirlah. Lagi mau sokong guys. Sekarang ni huru-hara dalam Malaysia berpunca pada UMNO lah. Hampa boleh tengok lah bila UMNO mereka dah kalah, mereka dah jadi pembangkang apa semua. Mereka 40 tahun duduk dalam kerajaan, hang bayangkan. 40 tahun cari makan dengan kerajaan. 40 tahun duit berpuluh-puluh ribu masuk dalam akaun apa semua. Tahu-tahu 22 bulan tak dapat jadi kerajaan. Hanya dapat elang dan juga gaji ahli parlimen je. Ni sebelum PRU 14 hari tu komitmen macam-macam, kereta, rumah 3-4 biji, hutang lah, utu ini, anak-anak banyak kat US lah, Amerika lah, apa semua ni. Bila kerajaan jatuh, hak si bapa ni ahli parlimen ni duit tak cukup. Jadi hidup depa terseksa. Duit tak cukup. Jadi depa nak buat macam mana ni? Hutang duit pula, duit UMNO kena sekat pula, duit tak cukup. Najib pun tak boleh nak bagi duit 100 juta. 100 juta lebih dalam rumah Najib pun kena rampas. Akaun UMNO pun kena beku habis, apa semua habis. Jadi hidup tu seksa. Jadi depa tak ada modal. Depa katalah rakyat yang terseksa bila Pakatan Harapan naik ni. Sedangkan depa yang terseksa, duit tak masuk, duit kena sekat. Faham tak? Hampa nampak rakyat waktu tu tak ada GST. Peniaga apa semua betapa leganya tak perlu bayar GST. Bila mai balik, letih cakap tahu tak? Jadi hampa fikirlah kan. Dia pun guna model kata rakyat tersiksa lah, rakyat kena buang kerja lah. Yang kena buang kerja hanya ahli-ahli UMNO. Yang kononnya kata 3 juta ahli UMNO, 3 juta tu saja kena buang kerja. Hampa kena fikir kan tu. 3 juta ni tak ada kerja, tak boleh nak masuk duit. Sebab apa? Sebelum ni kira macam Barisan Nasional pegang selama berapa lama Barisan Nasional pegang. Bila Barisan Nasional pegang, 3 juta ni semua ada kerja, semua ada gaji, semua ada income. Dan sampai masa Barisan Nasional jatuh, duit tak ada, duit tak masuk, duit pula kena disekat kan. Jadi duit tak cukup lah. Bila duit tak cukup, terseksa hidup. Jadi mereka dah tak terketak tangan, duit tak cukup. Saya kereta kena tarik, rumah kena lelong apa semua. Jadi mereka pun gunakanlah nama rakyat. Kata rakyat terseksa, rakyat apa semua. Hampa kena ingat sebab apa pelabur lari. Selepas Pakatan Harapan naik, sebab apa pelabur lari? Sebab Barisan Nasional dia dah menjatuhkan imej Malaysia disebabkan kantornya kes rasuah lah, kes itu lawan MDB, SRC lah apa semua, berbilion ringgit hilang. Kan?
Jadi pelabur pun kepercayaan trusted kepada negara Malaysia dah hilang. Sebab tu ada yang belah terus, yang tutup kilang, yang tutup terus belah daripada Malaysia. Dan juga ada yang sampai hujung tahun 2018 daripada tak sama kontrak, caw belah. Hampa faham tak? Hampa nampak permainan jahat UMNO ni? Punca mereka lah. Lepas tu daripada jajah Pakatan Harapan lah, itulah inilah, padahal bermula daripada mereka. Dan apabila mereka tak jadi kerajaan, mereka tak ada kerajaan, peruntukan tahunan pun dah tak cukup, hanya berapa ratus ribu je. Lepas tu mereka buat huru-hara kan. Mereka pun tak tahulah Hasut Muhyiddin lah, apalah. Muhyiddin pun dulu dah sailang gigi UMNO, sekarang ni dia jilat gigi UMNO, jom sokong aku jadi Perdana Menteri, aku bagilah apa yang hampa nak. So mereka boleh tengok Muhyiddin pula, dia tak membela Najib, dia tak macam membela Zahid. Lepas tu geng UMNO ni pun buatlah satu geng untuk nak tarik sokongan terhadap Muhyiddin. UMNO juga punca huru-hara. Dan apabila Muhyiddin jatuh, naik pula Ismail Sabri sekarang ni UMNO pula untuk nak buat duk PRU duk jajah PRU. Adakah PRU akan diadakan pelabur on the spot masuk? Adakah ekonomi on the spot stabil? Mustahil lah. Memang makam-makam bersetahun enggak baru nak boleh okey. Tapi apakah yang UMNO akan buat pom-pomnya, GST punya untuk kononnya untuk menambah income kerajaan. Padahal apa yang boleh buat? Kerajaan Mae sekarang ni habis hawa, dia duk fikir macam mana aku nak buat, macam mana untuk aku nak buat. Dia pun mesti dah fikir, takkan dia tak fikir dia nak tambah income. Jadi fikirlah kan. Lepas tu ada kawan ni kata kami akan bagi cadangan ini itu. Sebab yang orang PAS pernah kata, bagilah kuasa ni kepada orangnya. Faham tak? Bagilah, contohlah macam menteri agama kan. Okey. Tak ada siapa lagi. Lepas tu PAS hanya kata bagilah kepada ahli-ahlinya. Bila bagi kepada ahli-ahlinya, adakah ahli-ahlinya itu orang PAS yang jadi menteri agama, dia dapat dakwah rakyat sampai hari ni? Adakah rakyat makin hari makin bagus, makin jaga sembahyang, makin buat baik apa semua? Ada. Ataupun Islam makin jatuh dan juga rakyat makin jauh dengan agama Islam? Fikirlah. Kita nampak sekeliling kita ni macam mana? Tapi sokong PAS, mayang tak? Macam mana tu? Tak apa, kami menyokong parti yang bawa agama. Tapi, adakah parti yang sokong tu dakwah suruh jaga agama? Ada. Jadi fikirlah hanya pergi buat ceramah, buat live. Kan? Hanya ustaz-ustaz yang tak duduk dalam politik saja yang akan buat live, view dia memang banyak. Yang ustaz-ustaz yang politik, view pun tak ada. Okey, fikirlah. Jangan sokong UMNO buat selama-lamanya, jangan sokong PAS buat selama-lamanya. Dia ni hanya menjajah agama dan juga menjajah bangsa dan juga parti bersatu. Parti bersatu ni hang kena faham, ini semua gila kuasa. Semua nak duit, hanya nak kuasa saja. Sebab itulah depa sanggup jadi kambing pun tak apa. Okey, fikirkan. Assalamualaikum.